minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah hari ini kita akan masuk pada surah Al-Kahf, yakni Gua. Surah ke-18 terdiri daripada 110 ayat dan diturunkan di Mekah. InsyaAllah sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa يبشر المؤمنين الذين يعلمون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرذا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم ليعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepada hambanya dan dia tidak menjadikannya bengkok sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan siksaan yang sangat pedih dari sisinya dan memberikan khabar berita kepada orang-orang mukmin yang melakukan amal soleh bahawa mereka akan mendapat balasan yang baik. Mereka kekal selama-lamanya di dalamnya. Dan untuk memperingatkan kepada orang-orang yang berkata Allah mempunyai anak. Tidak ada dalam Al-Quran makna yang berlawanan dan tidak ada penyimpangan daripada kebenaran.
Mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu juga nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar daripada mulut mereka. Mereka hanya mengatakan sesuatu pembohongan semata-mata. Maka janganlah engkau Muhammad mencelakakan dirimu kerana bersedih hati setelah mereka berpaling. Kiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini Al-Quran. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, untuk kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang terbaik amalannya. Dan kami benar-benar akan menjadikan pula muka bumi sebagai tanah yang tandus lagi kering. Adakah engkau mengira bahawa orang yang tinggal di gua dan yang mempunyai Al-Raqim itu termasuk tanda-tanda kebesaran kami yang menakjubkan? Ingatlah ketika pemuda-pemuda itu berlindung di dalam gua, lalu mereka berdoa, Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami daripada sisimu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Maka kami tutup telinga mereka di dalam gua itu selama beberapa tahun. Kemudian kami bangunkan mereka agar kami mengetahui manakah di antara kedua-dua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lamanya mereka tinggal di dalam gua itu. Kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah mereka yang sebenar-benarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Dan kami teguhkan hati mereka ketika mereka berdiri, lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sesungguhnya andai kami melakukan sedemikian, tentu kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh daripada kebenaran. Mereka itu kaum kami dan telah menjadikan Tuhan-Tuhan untuk disembah selainnya. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang jelas tentang kepercayaan mereka? Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengadakan pendustaan terhadap Allah? Ar-Raqim, sebahagian mufassir mentafsirkannya sebagai nama anjing, dan sebahagian yang lain mengatakannya batu bersurat. Allah menidurkan mereka selama 309 tahun Qamariyah dalam gua itu. Lihat ayat 25 surah ini. Sehingga mereka tidak dapat dibangunkan oleh apa-apa suara pun. Kedua-dua golongan itu adalah pemuda-pemuda itu sendiri yang berselisih pendapat tentang berapa lamanya mereka tinggal dalam gua itu. Bangun dan menghadap Raja Daqyanis yang zalim dan sombong. Firman-Nya, kami teguhkan hati mereka ketika mereka berdiri, lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Seolah-olah Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahawa kami jadikan mereka bersabar terhadap tindakan mereka yang menentang kaum mereka sendiri, meninggalkan kampung halamannya serta kehidupan yang mewah, bahagia dan nikmat. Ramai ahli tafsir daripada kalangan ulama salaf dan khalaf yang menyebutkan bahawa mereka itu terdiri daripada anak-anak Raja Rom dan orang-orang terhormat mereka, serta yang mempersatukan mereka itu adalah iman. Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab sahihnya mengenai mereka, Ashabul Kahfi. Mereka sepakat dalam satu kalimat sehingga menjadi satu tangan yang saling membantu dan bersaudara dalam kejujuran. Lalu mereka membina satu tempat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala hingga akhirnya diketahui oleh kaumnya. Kemudian mereka pun dilaporkan kepada raja, sehingga raja pun memanggil mereka untuk datang menghadap. Lalu dia bertanya tentang masalah dan kegiatan mereka. Mereka pun menjawab pertanyaan raja itu dengan benar dan jujur. Bahkan mereka mengajak raja itu untuk menyembah Allah SWT.
Dengan demikian Allah menceritakan mereka dengan firman-Nya, kami teguhkan hati mereka ketika mereka berdiri, lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi, kami tidak menyeru Tuhan selain daripada Dia. Lafaz lan pada ayat ini menunjukkan tayyid, penegasan, iaitu kami tidak akan menyeru kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala selamanya, kerana seandainya kami melakukan hal itu, tentulah yang demikian itu merupakan kebatilan. Dengan itulah Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan pada mereka, sungguh kalau kami berbuat demikian, tentu kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh daripada kebenaran, iaitu kebatilan, pembohongan dan dibuat-buat. Daripada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Ya Allah, Zat yang memalingkan hati, palingkanlah hati kami kepada ketaatan beribadah kepadamu. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini memberi pengertian hati semua manusia itu berada di antara dua jari daripada sekian jari Allah yang Maha Pemurah. Allah Subhanahu Wa Taala akan memalingkan hati manusia mengikut kehendaknya. Seorang hamba itu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam menggapai hidayah dan istiqamah serta tidak ragu-ragu. Seseorang hamba apabila menyandarkan segala urusan kepada dirinya sendiri, pasti binasa. Hamba yang beriman akan mencari keselamatan dan menempuh jalannya dengan meminta tolong kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang semua kunci-kunci segala sesuatu itu ada dalam kekuasaannya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, roh-roh itu bagaikan prajurit-prajurit yang berkumpulan. Apabila masing-masing saling mengenali di antara mereka, maka mereka akan menjadi sahabat-sahabat yang sangat akrab. Dan apabila masing-masing saling bermusuhan di antara mereka, maka mereka akan saling bermusuhan pula. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Daripada Anas bin Malik, dia berkata, suatu ketika kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda tertawa lalu bertanya, tahukah kamu apa yang membuatku tertawa? Ia, Anas berkata, kami menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Baginda bersabda, aku tertawa kerana percakapan seseorang hamba dengan Rabbnya. Ia berkata, wahai Rabb, bukankah engkau telah menghindarkanku daripada kezaliman? Dia menjawab, ya. Ia berkata, sesungguhnya aku tidak mengizinkan jiwaku kecuali untuk menjadi saksi ke atas diriku sendiri. Baginda meneruskan, Allah berfirman, kalau begitu pada hari ini cukuplah jiwamu yang menjadi saksi ke atas dirimu dan juga para malaikat yang mulia yang mencatat amalanmu. Baginda meneruskan, lalu dibungkamlah mulut dan dikatakan kepada anggota tubuhnya, berkatalah. Maka anggota tubuhnya pun mengungkap semua amal perbuatan yang dilakukannya. Baginda meneruskan, kemudian dilepaskanlah antaranya dan ucapannya hingga ia berkata, celakalah kamu, bukankah aku dulu membelamu? Hadis riwayat Muslim. Sadaqallahul azim.